Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita menyambung bacaan risalah kita ini berkenaan dengan afatul lisan. Kita sambung pada muka surat 21 pada hadis penulis menyatakan muka surat 21, ghibah adalah salah satu penyakit lisan yang berbahaya. Ghibah adalah salah satu penyakit lisan yang berbahaya. Afat, dia bawa kepada kebinasaan, dia bawa kepada mudarat, kehancuran, kerosakan. Rasulullah SAW memberikan definisi ghibah dengan sabdanya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atadruna mal ghibatu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Ini dalam riwayat Muslim. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Mereka menyatakan, yakni para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, ghibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ada orang bertanya, bagaimana kalau apa yang kukatakan itu benar ada pada dirinya? Baginda menjawab, jika memang apa yang kamu katakan itu ada pada dirinya, maka bererti kamu telah menggunjingnya, ghibah. Namun jika apa yang kamu katakan tidak ada pada dirinya, maka kamu telah memfitnahnya. Ikhwan, a'azakumullah, penulis setelah dia memberitahu kepada kita makna ghibah pada muka surat 17 itu, membawa pandangan Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, Ibnu Athir dan pandangan An-Nawawi, juga pandangan daripada Ibnu Tin. Kemudian penulis bagi kepada kita perbezaan antara ghibah dengan namimah. Kemudian pelajaran yang kita dah belajar, penulis habaq pada kita apa hukum ghibah. Lepas tu penulis terangkan kepada kita ancaman-ancaman di dalam Al-Quran berkaitan dengan ghibah. Setelah kita lihat ayat-ayat, maka pada waktu ini, muka surat 21, penulis bawa kepada kita hadis yang Nabi sendiri sebut berkaitan dengan masalah ghibah. Jadi kita ambil hadis ini, kita padukan dengan ta'rif-ta'rifnya ulama' bagi pada kita. Satu orang, zikr. Dia sebut sesuatu tentang orang lain. Dia sebut sesuatu tentang orang lain, tentang perkara yang betul.
benda tu ada pada diri dia, ada akhlak pada kawan tu, memang betul. Tetapi kita nak kaitkan dengan takrif yang ulama bagi pada kita, yang menjadi tetapinya ialah kenapa dia perlu sebut benda itu. Itu saja. Benda dia cakap tu semua betul. Maka soalan timbul, kenapa dia ucap? Maka itulah yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Asqalani pada muka surat 17. Iaitu apa dia? Tanpa ada keperluan untuk menceritakannya. Tanpa ada pasal. Tanpa ada pasal. Kalau ada pasal, kita bolehlah kata satu pasal. Dia penegak hukum kah? Dia apakah? Dia orang yang diajak berbicara kah? Memang ada satu spare memang. Ada satu spare. Saya tengok memang tak ada salah, saya sedih. Sekarang ni bukan timbul soalan, bukan timbul isu hak dia kata tu betul ke tidak. Hak dia kata tu betul. Ribah ni adalah benda betul. Melibatkan satu-satu orang. Betul, benda tu betul. Kalau tak betul, dia bukan ribah. Dia dah masuk dalam benda lain lah. Ribah ni benda betul. Cumanya yang dibangkitkan oleh Imam Ibn Hajar, iaitu apakah tujuan dia nak sebut benda tu. Ibn Hajar menggunakan perkataan pada muka surat 17 itu, iaitu dia menyebut tentang aib orang itu. Aib. Aib ni benda dilindung. Aurat benda aib. Badan kita benda aib. Itu kita lindung. Kita qada hajat, kita lindung diri kita dengan papan, dengan dinding, dengan bumbung. Kita tak bagi orang tengok. Itu nama dia aib. Maka apakah keperluan satu orang? Betul tak satu orang tu masuk dalam tandas, dia buang air kecil, dia qada hajat, dia kena buka kain dia? Betul ke tak? Betul lah. Tetapi apakah tujuan dia ni kena pergi cerita benda yang ada dalam tandas itu kepada orang lain? Hang tak tahu lah. Dia kalau masuk tandas, dia buka kain. Sedangkan dia nak buka kain tu, dia tutup. Dia bukan buka di tempat terbuka. Dia pergi tandas ada dinding, ada bumbung, tutup semua. Maka betul tak hak kawan tu cerita kejadian tu dalam tandas? Betul lah. Kata tak ada, awak cakap tak betul, saya kencing tak buka kain. Habis kencing dalam kain. Memang betul lah benda tu. Benda tu benda aib. Baik untuk laki-laki, baik untuk perempuan, baik orang muda, baik untuk orang berumur. Maka Ibn Hajar bangkitkan pada muka surat 17 orang yang pergi cerita ni, hal yang ada di situ. Maka Ibn Hajar kata tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Dia masuk tandas, tengok-tengok ada jumpa ni apa? Gelang mah. Maka mungkin ada keperluan dia tanya, siapa yang masuk sebelum ni? Ataupun mungkin ada keperluan dia nak tengok sisi TV. Ini tidak ada keperluan. Maka dia membuka, dia menceritakan sesuatu yang betul tentang orang itu, yang dia tidak ada keperluan untuk bercerita. Dan dia pun tak ada pasal. Maka itulah yang Nabi sebut kepada sahabat ini dalam hadis Abu Hurairah ini. Nabi kata itulah ghibah. Artinya, kalau tak ada pasal dia sebut, maka apa pasal? Tak ada pasal lain. Melainkan dia nak jatuhkan orang tu. Dia nak sebarkan aib orang tu pada orang. Supaya orang keji orang tu. Supaya orang pandang rendah pada orang tu. Maka ini yang Nabi nak sebut. Nabi bukan menafikan riba itu benda dusta. Dah, Nabi tak nafi. Nabi kata betul. Tetapi kenapa kamu perlu cerita? Untuk apa kamu nak cerita? Dan tidak ada orang yang membawa hal ribah ini, melainkan Nabi kata dia seorang yang jahat. Melainkan seperti Ibn Hajar kata, dia ada keperluan. Keperluan itu keperluan lah. Satu benda yang daruri.
benda yang dia perlu tahu. Tapi Nabi kata, ingat, kalau kamu cerita sesuatu yang tak betul, bermakna kamu telah fitnah dia. Ikhwan, cuma di sini kita mengambil sedikit perhatian. Apa dia, ikhwan? Yang meletakkan ta'rif ghibah ini adalah Nabi sendiri. Nabi yang sebut benda itu. Nabi yang sebut benda itu. Cuba tengok dalam ta'rif yang kita tengok muka surat 17 tu, yang dibuat oleh Imam An-Nawawi. Itu agak menarik. Imam Nawawi menyebut ini diambil juga daripada huraian Imam Al-Ghazali, iaitu ghibah adalah menyebut hal-hal yang tidak disukai orang lain, baik berkaitan kondisi badan, agama, dunia, jiwa, perawakan, akhlak, harta, anak, isteri, pembantu, kesemua hak belakang-belakang tu dia sebut. Dan benda tu semua betul. Dia ada anak lagu tu, dia ada anak lagu ni, semua tu betul. Tetapi tujuan orang ni sebut, tujuan dia sebut, dia nak orang melihat orang itu orang yang tak baik. Itu kita pegang hak Nabi sebut sendiri riba. Daripada Abu Huzaifah, Aisyah, dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah itu begini, iaitu pendek. Maka beliau menyatakan, laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah menyatakan satu kata yang andaikan air laut dicampur dengannya, nescaya air laut tersebut akan berubah. Aisyah berkata, aku menirukan gaya seseorang di hadapan Nabi. Maka Nabi menyatakan, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kaza wa kaza. Aku tidak suka meniru gerakan seseorang, miski aku mendapat upah sekian dan sekian banyaknya. Jadi satu benda, ya kawan, satu benda yang akan menjadi rahsia sampai mati ialah apakah tujuan orang bercakap. Orang yang menjadi pengribah itu, apakah tujuan dia? Siapa pun tak tahu. Dia akan buat balik rahsia itu berjumpa dengan Allah. Pada masa Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah angkat Nabi daripada Mekah, bawa Nabi daripada Mekah pergi ke Palestin, kan? Al-Aqsa, betul? Dalam jarak yang begitu jauh. Kemudian transit sebentar di Masjid Aqsa. Lepas tu Allah angkat Nabi daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, akhirnya sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Di satu tempat yang sangat dahsyat. Dan Nabi melepasi setiap lapisan langit. Itu disebut pada 44 surah Al-Isra. Kami tunjuk kepada Muhammad bagaimana alam ini kesemuanya bertasbih. Dan Muhammad melihat ayat dan tanda kebesaran kami. Dan bahagian daripada makhluk bertasbih ini, kata Allah, kamu tak tahu bagaimana mereka bertasbih. Tapi mereka bertasbih. Kita tak akan tahu bagaimana semut tasbih. Kalau kita dengarlah semut tasbih, bermakna itu bukan tasbih. Ada zikir semut kan, ngongang lah. Itu bukan zikir semut. Quran kata, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak akan faham cara mereka bertasbih. Tapi mereka bertasbih. Allah sebut dalam Quran, burung semayang. Tapi kamu tak akan tahu bagaimana dia semayang. Kalau orang terserempak burung tu semayang, tidak. Allah kata kamu tak akan tahu bagaimana dia semayang. Tapi dia semayang. Dahsyat. Makhluk-makhluk Allah. Antum boleh bayang, satu langit dengan satu langit, berapa jauh? 500 tahun light. Dengan cahaya.
cahaya. Dia bukan kilo kan? Dahsyat. Dia ada tujuh lapis. Kita masih berada di bawah ni, sama dunia, langit dunia. Kita tak menembusi langit pertama lagi. Matahari, bulan, bintang, segala kawakib, carkawalan di bawah langit pertama. Dan Nabi melepasi setiap langit itu. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Dia sampai ke Sidratil Muntaha, dan baginda balik. Quran kata pada satu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Bacaan dia laylan, lam tu baris dua di atas. Bukan dengan ta marbutah, layla. Dia tak baca layla. Dia kata laylan. Kalau layla bermakna full night. Laylan bermakna bahagian daripada malam. Tak sampai malam. Tak sampai satu malam benda tu jadi. Baik. Bila Isra' Mi'raj ni berlaku, ikhwan, ulama-ulama tazkiyah menyebut sesuatu yang sangat ajaib berkenaan dengan Isra' Mi'raj, hubungan dengan hati, khususnya di bawah bab ribah ni. Apa yang sangat dahsyat? Kata ulama-ulama tazkiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi dia, Muhammad bin Abdullah, huwa Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi, melihat setiap lapisan langit yang mustahil manusia boleh tengok. Kalau kita keluar sikit daripada graviti bumi kan, kita dah tak boleh menapas. Itu Allah sebut dalam surah Al-An'am. Allah sebut ka'annama yas'adu fis sama. Mereka seperti mana dipaksa naik ke langit. Bila mereka dipaksa naik ke langit, oksigen mereka hilang, mereka penat, mereka cemah, tak boleh naik ke langit. Tetapi Allah telah bawa Nabi Muhammad melepasi langit pertama. Sangat ajaib. Datang Al-Isra' kata, bukan saja melepasi langit pertama, melihat kebesaran ilahi, linuriyahu min ayatina. Bila Nabi balik, Nabi boleh cerita kepada para sahabat betapa besarnya arasy Tuhan, betapa besarnya malaikat dan indahnya malaikat dan arasy Tuhan. Artinya Allah telah memilih Muhammad dengan pilihan yang istimewa, dengan Al-Mukhtar dan Al-Mustafa, pilihan yang khas untuk melihat keajaiban alam ini yang secara basyariahnya tak boleh buat. Tapi manusia boleh pergi. Hak yang nama kekasih Allah ni dia boleh pergi. Dia boleh pergi. Nabi boleh cerita berapa malaikat jaga aras, berapa besar aras, berapa besar kursi. Imam Az-Zahabi menulis satu kitab sangat menarik berkenaan dengan aras ilahi saja. Betapa dahsyatnya aras Allah Ta'ala. Hebat. Hebat. Allah buka rahsia alam. Rahsia malakut. Buka bagi Nabi tengok. Kebetulan dalam sirah kata Khadijah baru wafat, Abu Talib baru wafat. Ada pula tragedi Nabi di bumi Taif, Amul Huzni, sangat dahsyat, menekan hidup Nabi sampai Nabi tak pernah cakap ke Tuhan bahasa ni. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada Tuhan, ila man takiluni, kemana hendak serah arahku Tuhan? Ila ba'idin yatajahamuni, hendak serah aku kepada orang jauh yang semua mereka bila tengok aku mereka buat muka tak suka, muka masam. Am ila aduwin malaktahu amri, atau hendak serah aku kepada musuh aku, dia akan porak-perandakan urusan aku. In taku alaika ghadabi fala ubali, kalau hang serah aku dekat musuh aku sekalipun, kalau itu tidak mendatangkan murka hang pada aku tak peduli itu semua Tuhan. Hang buatlah apa yang nak buat. Nabi menyebut dengan satu doa yang sangat dahsyat. Bila Nabi balik, orang bertanya tentang alam-alam di sana. Ada bahagian Nabi cerita, ada bahagian Nabi tak cerita. Riwayat datang begitu. Kata ulama tazkiyah, begini mereka kata, kalau ada manusia
boleh melihat langit pertama ada apa. Kebetulan Nabi jumpa Nabi-Nabi dulu, betul? Langit kedua ada apa? Saya tak tahu besar langit pertama ni macam mana. Besar dia. Dia lebih besar daripada bumi. Dia 7 lapis. Bumi terampak lagu ni aja. Langit kedua lebih besar daripada langit ketiga. Yang keempat lebih besar daripada yang ketiga. Sampailah yang ketujuh. Dan di atasnya ada aras. Saya tidak tahu kalau ada orang boleh melihat semua benda ni, dia tu kita nak kata apa? Kita nak kata dia ni orang apa? Kita ni malam 7 liku, keluar pergi ambil uduk ke pergi mana, tengok selendang naik atas pokok. Ambil uduk, letak selendang di atas pokok nyok. Oh, saya tak tahu orang kerumun rumah dia. Dan dia bila tengok orang ni, dia boleh bagi tahu apa nak jadi. Pasal dia dapat malam 7 liku. Ulama tazkiyah kata, cuba lihat Isra Mi'raj. Cuba lihat Isra Mi'raj. Muhammad turun, Muhammad naik sebagai hamba, turun sebagai hamba. Dia lihat seluruh alam ini. Yang paling dahsyat. Paling dahsyat. Kalau orang boleh naik sampai langit ke-7 dan terserempak dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat apa? Tulis kita punya takdir kita. Lauh Mahfuz. Kan? Dia letak semua di situ. Khazanah. Agak-agak, kalau dia turun balik ke dunia, dia nampak Lauh Mahfuz. Dia berani tak sembang dengan orang? Kaca lah kita Pak dapat lihat. Disaja kaca. Orang falsafah kata apa? Amrun i'tibari. Reka satu urusan yang tak ada. Nak kait cara faham. Kalau orang main lalu depan kita, kita nanti tunduk tu. Pasal kita tengok Lauh Mahfuz, kita dapat lihat semua takdir orang. Dapat lihat arash. Tambah cerita-cerita yang mai pada kita masa Isra' Mi'raj tu, Jibril pula kata sepatah kat Nabi, takat ni aja aku boleh pi, aku terbakar, hang je boleh pi. Dahsyat. Jibril kalau pi terbakar. Dahsyat. Ceritalah cerita-cerita ni. Kata ulama tazkiyah, sehebat-hebat Isra' Mi'raj, kalau manusia boleh tengok arash, Muhammad bertemukah dengan Tuhan? Ada kata bertemu, ada kata tak bertemu. Kira kemuncak dia tahiyat kepada Allah, penghormatan kepada Allah. Sangat dahsyat. Namun seketika dalam hidup Muhammad, sekali dalam hidup dia, dia tidak pernah membocorkan rahsia hati orang. Kerana Allah mungkin menunjukkan kepada manusia rahsia alam, tapi Tuhan tak akan tunjuk pada manusia rahsia hati manusia. Kerana itu urusan hamba dengan Tuhan. Kita boleh naik ke langit pertama, tengok apa yang ada, kita tak akan dapat tengok hati orang. Orang yang dah dapat tengok khazanah langit ini, macam mana kedudukan dia. Pun demikian, Muhammad turun balik ke dunia, Muhammad tak tahu isi hati orang munafik, melainkan pada bahagian yang Tuhan bagi tahu. Nampak? Hati manusia lagi dahsyat daripada 7 petala langit. Tak dapat kita saksikan. Dan kita tak tahu apa tujuannya. Sehingga kan Tuhan sendiri berurusan dengan dia. Untuk apa dia bawa aib orang? Dia pun tahu tak ada pasal. Untuk apa dia bawa? Kalau ada orang kata, saya boleh tahu hati orang, lebih baik kita percaya ada orang tengok arash daripada nak percaya ada orang tahu hati orang. Kalau ada ahli saintis manakah dia kata saya dapat tengok bulan, saya berjalan atas bulan, saya jumpa satu malaikat duduk bersembahyang atas bulan, lebih baik kita percaya yang tu daripada nak percaya ada orang tahu hati orang. Tak ada orang akan tahu hati orang. Maknanya Pak Cik, urusan hati sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Patut macam Nabi tu kalau turun, Nabi boleh habaq ni. Lepas ni dia ni akan jadi munafik. Lepas ni dia akan jadi munafik. Sampai Nabi tertekan dahsyat. Hijrah pun Nabi tak tahu. Sampai Nabi tunggu Tuhan pergi ke rumah Abu Bakar.
Pada waktu yang Nabi tak pernah ziarah Abu Bakar, apa kata Abu Bakar kepada Nabi? Ya Rasulullah, untuk apa? Nabi kata, khuruj. Tuhan minta aku keluar, tinggalkan Mekah ke Madinah. Baru Nabi keluar. Walhal, beberapa bulan sudah saja, dia naik sampai ke Sidratil Muntaha. Dia tak tahu siapa musuh, siapa kawan. Begitulah dahsyat dan uniknya hati manusia. Muhammad boleh tengok kebesaran Tuhan, tapi Muhammad tak boleh tahu hati orang yang berdiri depan dia. Karena itu kita kena jaga hati kita. Hati kita sangat unik, ikhwan. Ya muqallibal qulub. Ni. Pasal itu hanya Tuhan saja boleh jaga. Thabbit qalbi ala dinik. Ya, dahsyat. Urusan hati ini sangat dahsyat. Bila Aisyah radhiyallahu anha pergi kata kepada Safiyah, Nabi tak tahu apa tujuan Aisyah kata. Tapi Nabi kata sepatah Aisyah, hang kata dekat Safiyah ni pasal apa? Hang kata dekat Safiyah ni pasal apa? Sama ada hang buat dengan isyarat ke? Hang kata dia qasirah ke, dia pendek ke? Ataupun hang tunjuk dengan tangan dia renek? Apa tujuan hang kata? Nabi tak tahu. Tapi Nabi kata, Aisyah, satu benda aku nak bagi tahu ke hang. Apa yang hang buat ni boleh menyebabkan ayat laut bertukar rasa. Apa maksud Aisyah? Saya tak tahu kalau Aisyah ada niat jahat macam jahat kita ni. Takkan dia tahu tu. Habis tak ada, Aisyah ni dia macam nak apa? Dengan apa? Madu. Dengan Safiah ni saya rasa macam dia nak melawak lagu tu lah kot. Tapi Nabi kata, apa tujuan hang kata kat dia lagu tu? Kalau hang tak bagi tahu dia pendek, satu Madinah tahu dia pendek. Yang hang kata ni pasal apa? Tapi kalau hang kata Aisyah tu bertukar ayat laut. Perkataan hang tu kalau dibuang ke sana, bertukar ayat laut. Nabi boleh habaq ayat laut bertukar, tapi Nabi tak boleh habaq apa maksud Aisyah kata. Maksud tu. Kerana bila kita kata kepada manusia, maksud apa awak kata? Manusia akan madah, dia akan jadi helah. Seperti kata Kak Zainazin, madah berhelah. Madah berhelah. Madah kan? Madhu bahasa Arab ni memuji lah. Tapi dia boleh helah dalam puji tu. Dia boleh buat helah dalam puji. Subhanallah. Hanya Allah mengetahui hati manusia. Maka untuk itu Nabi kata apa? Aisyah, untuk sesuatu yang boleh merubah segala-galanya ni, aku pilih diam. Walaupun orang bayar sekalipun. Aku tak mau cakap pasal aib orang. Walaupun aku dibayar kaza wa kaza, aku tak mau. Oh, subhanallah ikhwan. Subhanallah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian kata penulis, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i allazina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim." Nabi kata, ketika aku dimi'rajkan, aku bertemu dengan sekelompok orang yang kukunya terbuat dari tembaga. Lalu mereka mencakap muka dan dada mereka sendiri. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang itu?" Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, mengunjing dan melanggar kehormatan orang lain. Maka dalam hadis ini dikuatkan oleh tahqiq oleh Abdul Qadir Arnaud ketika dia memberi komen kepada kitab Nawawi Al-Azkar. Kata dia, hadis ini adalah hadis yang hasan. Nabi tak guna perkataan ribah lagi dah.
Terus Jibril guna perkataan allazina ya'kuluna luhuman nas. Depa ni pemakan daging orang di dunia. Sebab Quran dah kata dah apa? Dalam ayat ni kita baca, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan mereka ini wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka melanggar maruah orang, kehormatan orang. Maruah orang. Maruah orang ada pada keaiban dia. Ya. Maruah orang ada ke situ, maruah orang ada ke sini. Ada orang kalau dia pakai niqab kan, bila tercabut niqab itu dia rasa maruah dia macam tidak, perlindungan dia hilang. Tiba kita senang-senang ditarik melawak ke, tarik niqab dia depan orang yang dia rasa dia perlu tutup muka, itu maruah dia. Maka ini adalah orangnya wa yaqauna fi a'radihim, dia suka menjatuhkan muruah orang, benda yang orang anggap bernilai dan berharga. Subhanallah ikhwan. Kemudian ikhwan, selepas daripada itu penulis membawa kepada kita hadis dalam bentuk yang lain pula. Hadis setelah kita lihat ayat Quran dan hadis yang menyebut tentang ancaman, penulis bawa kepada kita pula hadis berkaitan dengan apakah yang sepatutnya kita buat dengan maruah orang, dengan harga diri orang. Patutkah kita pertontonkan? Tidak. Ikhwan, ulama kita kata, ulama tazkiyah kata, masa mereka tafsirkan ihdinas siratal mustaqim yang kita minta dalam Fatihah itu minta kepada Allah Ta'ala hidayah. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kami ya Allah. Hidayahkan kami ke siratal mustaqim, sirat yang lurus. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dia kata hidayah ni berlapis-lapis. Hidayah ni berlapis-lapis. Setelah kita mendapat satu hidayah, kita kena berusaha mendapat hidayah yang kedua. Ada orang dapat hidayah semayang, tapi tidak dapat hidayah khusyuk. Khusyuk satu hidayah. Ada orang dapat hidayah belajar agama, tapi dia tak dapat hidayah beramal dengan agama. Dan ada orang dapat hidayah beramal dengan agama, tapi dia tak dapat hidayah ikhlas. Hidayah ini berlapis-lapis. Hidayah bermakna apa? Bimbingan Tuhan. Berlapis-lapis dan bermacam-macam. Maka satu daripada hidayah yang kita kena tahu ialah Allah Ta'ala memberi kepada kita petunjuk dan bimbingan untuk mengosongkan hati kita daripada perkara yang boleh menghalang hidayah. Itu adalah satu jenis hidayah. Allah bagi bimbingan pada kita untuk kita kosongkan hati kita daripada benda yang boleh menghalang hidayah masuk. Bila hidayah masuk, hidayah akan masuk berperingkat-peringkat. Ada masa hidayah ada dalam diri manusia, tapi hidayah tu nak kembang tak boleh. Tak boleh kembang kerana ada yang menjadi penghalang. Dan ada masa pula hidayah tu dah sampai di pintu hati kita. Dia nak masuk tak boleh. Pasal pintu hati kita terkunci. Bermakna bukan hidayah tak ada. Hidayah ada. Hidayah sampai. Kerana setiap kali kita kata ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ud'uni astajib lakum. Minta aku mesti bagi. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini adalah sebesar-besar doa, seagung-agung doa. Allah mesti bagi. Bila hidayah sampai ke hati kita, ada kala dia masuk, tapi kerana hati kita tu sempit, dia masuk sikit sangat. Kita mesti buka hati kita. Maka Allah sebut dalam surah Saf, Allah kata falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Apabila mereka tunjuk sikap berpaling, barulah Allah paling hati mereka. Bukan Allah yang paling. Mereka yang tunjuk sikap.
Ulama kita ikhwan, ulama dalam tazkiyah, mereka bekerja keras. Mereka kumpulkan hadis, termasuk hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang hasan dan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang dhaif yang menjadi penguat kepada hadis-hadis yang hasan. Yang mana martabat dhaif itu bukanlah dhaif jiddan. Yang ada asas adalah hadis-hadis yang sahih. Mereka ambil sebagai syawahid. Mereka kumpul hadis dan mengambil ayat-ayat Al-Quran, kumpul tentang amalan-amalan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan apabila hidayah sampai dah ke hati kita, tapi dia tak boleh masuk penuh. Dia masuk beransur-ansur, sikit. Dan kadang-kadang pintu yang kita buka, pintu yang dibuka adalah hati itu terlalu kecil dan dia masuk secara sempit dan memakan masa yang lama. Allah kata tulul amadu faqasat qulubuhum dalam surah Al-Hadid. Mengambil masa yang lama, akhirnya kata Allah, lama tu menyebabkan keras hati dia. Hidayah tak masuk. Subhanallah. Satu, ulama kita kata, syirik dan bid'ah adalah penutup kepada hidayah. Kalau ada syirik dan bid'ah, ikhwan, bermakna kita menutup hati kita serapat-rapatnya untuk hidayah masuk. Dan hidayah ni dia akan cari jalan nak masuk. Dia akan masuk dengan cara yang sikit dia masuk. Kerana sifat hidayah kalau dia sampai, dia mustahil tinggalkan Tuhan dia. Dia mustahil tinggal. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tak ajak kita minta makan. Allah tak ajak kita minta minum. Allah tak ajak kita minta benda lain. Tapi Allah ajak kita minta ihdinas siratal mustaqim. Benda yang kita tak tahu. Kita makan, kita minum, kita kahwin, kita bekerja. Semua tu kita tahu. Tapi yang kita tak tahu ni hidayah. Allah ajak benda cukup penting pada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bila ada syirik dengan bid'ah, maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah bagilah hidayah. Allah bagi kita dengar orang bercakap pasal tauhid, kita dengar orang bercakap pasal bahayanya syirik. Siapa jumpa dukun, siapa jumpa bomo, dia kufur kepada apa yang Allah bagi pada Nabi Muhammad. Kerana kita sembahyang duk minta, Allah bagi hidayah tumai, tapi hati kita tetap tak terbuka. Kenapa? Syirik dan bid'ah ni dia menyebabkan pintu untuk hidayah masuk tu terlalu sempit, baik. Sempit sangat-sangat. Sikit je. Hidayah ni banyak. Siapa pun minta. Dia penzina ke, dia buat syirik ke, dia minta saja hidayah. Hidayah sampai. Tapi nak masuk tu macam mana? Kerana tangkai masih duduk di tangan. I'tiqad dia masih lagi kepada yang bukan benda sebenar, benda batil. Benda bid'ah. Dia sayang kat Nabi dia. Allah menghargai kesayangan hamba kepada Rasul dia. Dia minta hidup dengan sunnah, mati di atas sunnah. Allahumma amitni ala sunnah. Allahumma ahyini ala sunnah. Dia minta. Maka Allah bagi telinga dia, hati dia dengar orang cerita kebesaran sunnah. Yang mana sunnah-sunnah yang dipalsukan, yang mana sunnah-sunnah yang hak, dia dengar. Tapi kerana dia tu masih duduk dalam daerah bid'ah, yang dia dengar tu sukar nak masuk dalam hati dia, sempit nak masuk. Walaupun hak dia minta tu Tuhan bagi kat mata dia. Subhanallah ikhwan, subhanallah. Siapa tak tahu sunnah? Hari ni orang bercakap ni, Allah hantar hidayah. Datang tokoh-tokoh hadis yang menyebabkan kita syukur pada Allah, menerangkan hadis-hadis yang dahulunya kita pakai. Hari ini diterang sedetail-detailnya. Hatta kepada orang yang tersilap baca, datang penjelasan tu, dia nak ikut ke tak ikut. Sempit nak masuk. Kenapa? Dia masih dalam daerah bid'ah. Bid'ah ini, darul bid'ah ini sangat bahaya. Dia macam mana satu balai, satu rumah. Bila kita masuk, kita sukar keluar. Yang kedua, riya. Menyebabkan hidayah ikhlas susah masuk. Bila manusia didedahkan dengan hidup riya, susah hidayah nama ikhlas ni nak masuk. Sempit. Dia tahu.
Syarat Allah Ta'ala terima ibadat itu ikut Nabi dan ikhlas. Dia tahu. Dan Allah bagi dia dengar. Dan dia minta ikhlas kepada Allah hari-hari. Dia pohon ikhlas kepada Allah. Ikhlas sampai ke jiwa dia. Tapi ikhlas tak boleh masuk. Pasal apa? Dia duduk dalam benda lain. Benda riak. Dia dididik. Yang ketiga apa kata para ulama? Ujub. Penghalang kepada hati kita. Terbukanya hati kita. Makin sempit. Ujub. Apa makna ujub? Merasa hebat dengan diri sendiri. Memisahkan kekuatan diri dengan pertolongan Tuhan. Ujub. Dia tak nampak Tuhan yang tolong dia. Tak nampak. Dia ujub. Aku mampu itu, aku mampu ini. Dia terlupa sifat hamba dia, ketidakmampuan, al-ajzu. Dia tidak ada haul, dia tidak ada kuah. Hatta dia sujud, dia semayang. Hatta kita tawaf, kita sa'i, kita tahlul. Kesemuanya dengan rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang sedia tempat. Tuhan sedia rezeki. Tuhan sedia kepada kita kesihatan. Dia sedia jalan, dia sedia akal. Dia sedia ketenangan hati. Dia hantar kita pergi. Semuanya dengan bimbingan dia. Tiba-tiba kita buat ibadat, kita rasa aku yang buat, aku yang buat, aku yang buat. Ujub. Ini ujub pada tahap yang tinggi. Sangat menyempitkan hati. Hidayah nak masuk. Hidayah tawaduk nak masuk terlalu susah. Kelima. Syakkun fillah. Empat. Keempat. Syak pada Allah. Syakkun fillah. Keraguan pada Allah. Dihidup dengan ragu-ragu. Dia tahu Allah ada syurga, Allah ada neraka, Allah pemilik alam, Allah pemberi rezeki. Tetapi dia telah dididik dengan benda lain. Dia telah dididik dengan benda lain. Dia tahu Allah semua. Tapi dalam dia menjalani kehidupan, dia ragu. Kalau dia tak buat ni, bolehkah Tuhan tolong dia? Kalau dia tidak begini, bolehkah Tuhan bagi kat dia? Oh, subhanallah. Subhanallah. Satu hari, Junaid al-Baghdadi, namanya agak kontroversi, tapi ada yang menarik. Syekh Junaid al-Baghdadi. Dalam Asy'ariyah diajarkan, akidah mesti Asy'ariyah dan Maturidi, Imam Maturidi. Fiqh mesti Imam Syafi'i. Tasawuf mesti Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi. Inilah Syekh Junaid al-Baghdadi. Bila orang berdoa, ya Allah, luaskanlah rezeki aku, ya Allah, bagilah rezeki pada aku, dia kata kepada orang itu, asyakkun fillah, adakah kamu syak pada Allah? Adakah kamu syak pada benda yang Tuhan jamin nak bagi? Apakah kamu syak pada kemampuan Tuhan yang dia janji ketika kamu nak keluar daripada perut mak kamu, disuruh malaikat catat rezeki kamu, ajal kamu, kebahagiaan kamu, sengsara kamu, mati kamu. Kamu syakkah pada Tuhan? Kenapa kamu tak minta kepada apa yang Tuhan suruh kamu minta? Tuhan turunkan suratul Fatihah. Dia ajak kamu minta petunjuk. Tapi kamu tidak minta petunjuk pada dia. Kamu minta apa yang dia janji nak bagi. Kenapa kamu syak pada Allah? Oh, subhanallah. Sangat menarik. Ada moral di situ. Ada moral. Ya. Kita tahu Tuhan kaya. Tapi kita tak tahan dengan kemiskinan. Kita tu tahu Tuhan sangat mampu. Tapi kita tak tahan dengan ujian. Kita nak bergantung pada Tuhan. Allah kata, perumpamaan orang-orang yang mengambil Tuhan selain daripada Allah, hidup mereka seperti mana laba-laba dengan rumah dia. Kan? Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kama sali takhazul ankabut baitan. Sama macam mana laba-laba dengan rumah dia. Wa innal ahwanal buyut la baitul ankabut. Allah kata selemah-lemah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Itu pun kalau kamu tahu, kata Allah. Ramai orang tak tahu sebab hati dia tertutup. Sebab dia melihat kalau dia tidak buat sesuatu, mustahil dia dapat.
kelima, satu orang yang amanu min makrillah, dia merasa aman daripada makar Allah. Daripada dia rasa aman makar Allah, ujian-ujian Allah, perancangan Allah. Dia rasa dia aman, dia selamat. Saya kalau mati pun tak apa dah. Dia aman. Dia merasa aman. Dia tak rasa takut dengan apa yang Allah nak uji dia. Maka ini menyebabkan hati dia akan jadi sempit, hidayah nak masuk. Qunut, al-qunut min rahmatillah. Qunut, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa. Putus asa dah. Dia tak sebut dah nama Allah dalam usaha dia. Tak sebut apa dah. Dialah. Hiqdun, al-hiqdu. Dendam. Hidup dengan dendam. La taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita minta tak mau ada ghil, al-hiqdu. Apa makna al-hiqdu? Dendam. Dendam ni apa dia? Kemarahan yang disimpan, yang diluahkan pada masa yang tertentu. Dia simpan marah dia dan dia telah target nak luah pada sekian tempat. Itu dipanggil al-hiqdu. Mustahil petunjuk masuk. Kenapa? Al-hiqdu ni menafikan sifat rahmah bainal muslimin. Kasih sayang di kalangan orang Islam. Al-hasadu. Oh, dahsyat. Sehingga Imam ingat apa Imam Ghazali kata, 3 penyakit yang menjadi induk bagi segala penyakit hati. Ujub, riya, dengki. Dipanggil umul khaba'ith. Dia kata ibu bagi segala kekejian hati. Sakit hati tengok nikmat ada kat orang. Sakit hati tengok nikmat. Dan tak pernah merasa diri mendapat nikmat. Manna bisadaqah. Manna bisadaqah. Merasa berjasa ketika buat sedekah. Buat baik. Manna. Al-manna asal maksud dia apa? Memberi. Dia merasakan dia berjasa dengan dia bagi ke orang. Dia bagi pemberian tu pada orang tu, pada orang ni. Dia rasa dia telah tolong, dia telah tolong. Dia terlupa. Apa yang dilupa? Dilupa. Kalau tidak ada penerima, pahala untuk sedekah tidak akan berjalan. Kita ada 10,000 Ustaz, duk pergi cari apa? Orang yang nak ambil duit ni lah. Selagi tak jumpa, pahala tak berjalan. Dia terlupa jasa kawan tu kepada hidup dia. Dia nampak jasa dia bagi. Manna bisadaqah, man bisadaqah. Dia rasa dia berjasa dengan dia bagi sedekah. Dia tak sebut langsung apa? Terima kasih kepada orang yang menerima, sebab tanpa penerima tak berjalan pahala sedekah yang Allah janji kat dia. Israr ala zambi. Israr ala zambi. Dia tak pernah menyesal di atas dosa yang dia buat, yang dia dah kata dia taubat tu. Dia sebut di mulut, saya taubat. Tapi tak nampak menyesal langsung. Maka ini menyebabkan hati dia sempit. Dia macam bermain dengan Tuhan. Su'uzanu billah wal muslimin. Buruk sangka pada Allah dan kaum muslimin. Buruk sangka pada Allah. Dan Nabi menyebut dalam riwayat, janganlah satu orang tu mati dalam keadaan janganlah satu orang tu mati melainkan dalam keadaan dia baik sangka pada Allah. Baik sangka pada Allah. Jangan ada buruk sangka. Allah tak tolong aku. Allah tak sayang kat aku. Allah tak bagi apa yang aku minta. Tak kala Tuhan nak tolong aku. Dosa macam ni punya banyak. Tak kala Tuhan nak terima aku. Ini semua perasaan buruk sangka pada Allah. Perasaan buruk sangka pada Allah. Termasuk perasaan buruk sangka pada Allah tu dengan kalimah yang benar tapi dengan makna yang salah. Fa'alul lima yurid. Allah perbuat apa dia kehendaki. Betul. Tapi makna dia salah. Ini termasuk buruk sangka. Allah buat apa yang Allah suka. Maka diberilah contoh yang bukan-bukan. Kalau Allah nak memasukkan ahli neraka ke dalam syurga, dan kalau Allah nak memasukkan orang beribadat ke dalam neraka, itu hak Tuhan. Ini contoh yang khabis.
contoh yang buruk pada Tuhan. Kerana Tuhan tak akan perbuat sewenang-wenangnya demikian. Allah buat semua berdasarkan ilmu dan keadilan. Mana mungkin Allah bubuh orang yang beramal saleh ke dalam neraka. Sedangkan semua Al-Quran tu kalam Allah. Di mana Allah letak tempat orang beriman dan beramal saleh? Syurga. Maka diberilah contoh buruk sangka pada Tuhan. Tapi makna tu betul, kalimah tu betul. Tapi dibawa pada makna yang salah. Allah tidak demikian. Allah tidak demikian. Takzibu bil qadar wa suqtuh, mendustakan qadar. Ya. Dia tak pernah qadarallahu ma syaa fa'al. Tak pernah sebut sekali dalam hidup dia. Ini semua aturan Allah, ukuran Allah, susunan Allah. Tak pernah sebut sekali pun. Awak jadi lagu ni. Pasal apa jadi lagu ni? Ish. Ish. Kita rancang elok tak jadi ish. Qadarallahu ma syaa fa'al. Tak ada. Qadar Allah. Takzibu bil qadar. Dengan menganggap apa ikhwan? Menganggap takdir ni seolah-olah benda yang remeh. Sedangkan urusan takdir, urusan semulia-mulia urusan. Allah yang jaga takdir kita ikhwan. Syamatatul muslimin. Syamatatul muslimin. Seronok dengan kesusahan orang Islam. Gembira. Bila orang tu kena susah, dia syak, dia senyum. Apatah lagi kalau musuh dia. Lagi dia seronok. Apa yang dia dapat pun tak tahu. Syamatatul muslimin. Ini banyak berlaku kepada para pendakwah di akhir zaman. Bila ada para pendakwah tak boleh ceramah sana, tak boleh ceramah sini, para pendakwah lain seronok. Dia kata, Alhamdulillah, ustaz tu tak boleh masuk masjid kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syamatatul muslimin menyebabkan hati jadi sempit, hidayah tak masuk. Pakcik Rashid boleh bayang, kalau penyakit ni ada pada kita, selendang yang kita buh kat bau ni apa dia? Jubah yang kita pakai ni apa? Kayu sugi yang kita duk sugi ikut sunnah Nabi, kita pakai kayu tu. Apa? Kalau ada syamatatul muslimin, gembira dengan kesusahan orang Islam. Saya dengar kata di Melaka baru ni sahabat kita tak boleh pergi. Alhamdulillah. 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 Tulis dalam Facebook, Alhamdulillah. Orang tu bukan main nak buat konsep berjoget. Orang nak cerita tentang agama. Orang nak cerita tentang motivasi Islam. Nak bercerita tentang kebesaran ilahi. Tiba-tiba rancangan tu tak terjadi, kita seronok. Cuba bayang, yang kita sujud pada Allah, kita pohon ihdinas siratal mustaqim, ke mana melesetnya pergi? Ya subhanallah. Sempit hidayah. Dan antum bayang, pihak yang menghalang tu tanpa satu alasan yang makul, yang apa? Dapat diterima akal kan? Logik punya alasan. Farah bil ma'siyah min nafsihi atau ghairihi. Farah bil ma'siyah. Dia seronok bila buat maksiat. Sama ada maksiat itu daripada diri dia ataupun orang lain. Dia seronok. Patut sedih, dia seronok. Dia happy. Syukur Alhamdulillah semalam berjaya juga buat Malam Ratu Kebaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Berjaya jugalah, kita duk rancang lama. Al-ghishul muslimin. Al-ghishul muslimin. Khianat kepada orang Islam. Khianat. Tipu, khianat, bohong. Merancang dalam hati. Bughdus sahabatu wa'al wal muslimin. Bughdus sahabah. Benci dengan sahabat. Wa'al. Dan keluarga Nabi. Wal muslimin. Dan benci dengan orang Islam. Benci tengok muka orang Islam. Kita boleh marah dengan maksiat orang buat, tapi sampai benci tengok muka orang tak boleh.
Wallahu bari'um bima ya'malun. Itu sirah dia. Wallahu bari'um bima ya'malun. Allah melepaskan diri daripada apa yang mereka lakukan. Bacaan dia ya'malun, yang mereka buat. Allah kata Allah tak suka apa yang mereka buat. Bukan Allah tak suka ke mereka. Allah tak suka tengok perbuatan mereka. Itu sirah yang dibaca dalam Quran. Kita boleh tak suka dengan apa orang buat. Kerana dia buat tu mungkar, dia buat tu benda tak bagus. Tetapi benci. Tapi tak mau tengok muka dia. Tak boleh. Hati kita semakin hari semakin sempit. Hubbu dunya wa ahliha fasaqah. Cinta kepada dunia dan ahli dia yang fasik. Dalam dunia ni, orang-orang yang dia sayang semua ahli fasik. Semua ahli fasik. Dia enjoy dengan kefasikan mereka tu. Dia enjoy. Dia bersama dengan mereka. Oh, subhanallah. Dunia. Asyuhu. Kalau terjemah literal, syuhu ni sama dengan bakhil. Terjemah dia. Tapi bakhil tu, kalau perkataan syuh diangkat, bermakna dia tinggi sikit. Tahap bakhil tu melampau. Kalau bakhil ni dah bakhil dah. Dah tahu dah. Tapi bila sebut syuhu, dia melampau sampai peringkat tengok orang pemurah dia benci. Pasal apa duk bagi duit kawan tu? Pasal apa suka duk tolong pok-pok tu? Dia pun kaya juga, dia tu pun kaya juga. Tapi dia punya syuh tu naik sampai tahap dia tengok orang buat baik, dia dah jadi benci bila tengok limpahan nikmat diberi pada orang lain. Dia mahu orang jadi kikir macam dia. Syuhu. Kebakhilan bukan biasa-biasa punya bakhil, melampau. Bila orang buat baik, dia kata orang buang duit. Pok nak pergi buang duit pada pok-pok tu. Mau tu penyegan. Sampai tahap tu. Tak dipanggil bakhil. Dipanggil asyuhu. Asyuhu. Dan yang akhir. Yang akhir kan? Tengok yang akhir. Sangat menarik. Ulama kita susun. Yang akhir sangat menarik. Apa dia? Taqlid fil usuluddin. Taqlid fil usuluddin. Agama ni main taklid saja, tak mau belajar. Dosa. Menyebabkan hati tidak akan dapat melihat hidayah Tuhan. Taklid fi usuluddin. Taklid saja hidup dia. Ikut aja orang dalam agama. Dalam bab-bab usul dalam agama. Tak mau dengar dalil, tak mau sumber dia, tak mau kepada Nabi. Oh ya Allah. Kita tu ingat benda-benda lagu ni macam biasa. Ulama-ulama kita pergi buat mereka punya mutala'ah, mereka munakasyah mereka. Penyebab manusia menolak kebenaran kerana taklid fi usuluddin. Bila orang baca hadis sahih, orang bagi tahu hadis dhaif ni macam mana, yang bagi tahu tu pula bidang dia, kerana dia dah diajak dengan apa? Taklid ni, tengok dia buat musuh kepada kebenaran tu macam mana. Tak ada pasal. Dia boleh kata, dia tak belajar macam mana orang hadis tu belajar. Dia boleh kata pada kawan tu mengaji tak habis. Masa dia kata pada orang tu mengaji tak habis, dia tahu dia tak mengaji langsung. Dia tahu benda tu dia sedar. Dia boleh kata. Kalau dia pergi kata pada kawan yang lagi bodoh pada dia, tak apa lah. Katalah dia ada SPM, kawan tu darjah 6 pun tak lepas. Dia pergi kata pada kawan darjah 6 ni mengaji tak habis, betul lah. Pasal dia ada SPM. Ni dia tu ada senawi. Dia pergi kata bodoh pada PhD. Punya taklid mereka tu. Dan umat diajak meriahnya taklid mereka tu. Happy dengan taklid. Happy. Ye. Sayumbara. Bila orang baca dalil agama, dalam usul, dalil agama orang baca, jadi satu macam jenayah. Jenayah. Jangan bagi dia masuk masjid, nanti dia baca hadis sahih. Jadi, tu boleh bayang. Habis, hati nak terbuka lagu mana? Habis, ubat kepada hati, nak dibaca apa? Macam mana nak rawat hati?
Kita rawat dengan benda-benda kita tak pasti, benda-benda kita tak tahu, benda-benda kalang kabut. Oh, subhanallah. Subhanallah. Lepas tu jadilah macam-macam duk jadi hari ni kan. Nabi mai tang situ pakai tepung, tapak kaki Nabi nampak. Baru sudah minum darah Nabi. Baru mesyuarat dengan Nabi. Nabi duk main di belah Asia ni. Nabi duk masuk mai. Sekali keturunan Nabi mai pula. Banyaknya keturunan duk ada keturunan Nabi mai pula. Okeylah, alhamdulillah kalau keturunan Nabi ni kita ahlan wa sahlan, beriman, kita jaga ahlul bait ni bagus. Tapi saya fikir kalau ahlul bait ni mai lah, dia pun tak mai untuk benda kecil, dia pun mai untuk benda besar. Kalau ahlul bait mai Malaysia ni, saya fikir biarlah dia masuk parlimen, uruskan pentadbiran negara. Tak payahlah buat ceramah di surau-surau. Waste your time. Kenapa? Kerana Tok Wan Hang ni Nabi. Jangan main nak ajak baca kasidah, burdah, merhaban. Allah, benda tu sangat apa? Dia tak adpa lah dengan keturunan yang mulia ni. Keturunan Nabi main Malaysia, bagi satu parlimen kat dia. Satu kerusi. Bagi dalam bidang, bagi dia jaga ni, Kementerian Keuangan. Macam mana kita nak angkat balik ekonomi kita. Dia mesti tahu. Takkan keturunan Nabi tak tahu riba tu apa. Mesti dia satu orang yang keturunan Nabi. Kalau dia bodoh, dia merosakkan nama baik keturunan. Kalau sekadar mai pakai serban, pakai jubah nak bagi tahu keturunan, Allah tu sah. Kalau tak pakai jubah pun, darah tu tetap keturunan. Kita keturunan mamak. Mesti pakai kain yang tak jek tu, kain putih tu. Mamak kan. Kain yang tak jek tu. Tepi-tepi tu kuning, warna emas kan. Bila kata mamak, kena pakai kain tu lah. Kalau pakai jubah, orang keliru. Dia ni mamak ke Afghanistan? Tak ada lah. DNA darah bukan duk tan jubah, tan kain. Hang kalau mamak ni, hang pakai tie pun hang mamak. Hang duk DKK tang situ. Hang pakai apa pun hang mamak. Kalau kita keturunan Nabi, kita pakai baju apa pun kita keturunan Nabi. Kita kena mai tolong orang Islam di Palestin. Pergi habaq di Palestin tu. Saya keturunan Nabi. Bagi idea nak ambil Baitul Maqdis. Tu tempat Tok kita Isra' Mi'raj tu. Bukan mai baca maulud tang sini. Why you waste your time? Kalau keturunan Nabi. Saya tak tolak keturunan Nabi. Kalau ada, memang kita kena terima. Tak boleh kita buat tahanah pada keturunan Nabi. Ada riwayat yang suruh kita sayang keturunan Nabi. Tapi kalau mai sekadar minum air dalam botol, betul. Tak ada orang bagi dan ketun, hang melilak lagi. Keturunan Nabi kena bagi fatwa, dia alim. Keturunan Nabi orang alim, boleh masuk AJK fatwa kebangsaan. Keturunan Nabi layak mai ke Malaysia, memegang jawatan mufti negara. Semua mufti kena letak jawatan. Keturunan Nabi jadi mufti, semua mufti kena ambil ilmu. Pasal apa? Wahyu turun kat Tok Wan dia. Kecil ke dia ni? Dia orang besar. Dia mesti tahu sanad silsilah hadis tu lagi dekat dengan dia. Dia boleh takik Sahih Bukhari, dia boleh takik Sahih Muslim, dia boleh betul balik riwayat-riwayat palsu yang orang duk baca ni. Itu keturunan Nabi. Kalau mai di atas motif itu, saya sangat-sangat farah tu, sangat-sangat gembira. Bukan gembira, gumbira. Sangat gembira. Sangat seronok. Kan ramai usung sana kasidah. Usung sini kasidah. Usung sana kasidah. Usung sini kasidah. Tak mai pun tak apa. Pasal apa? Dunia kalut ni kita nak pilihan raya. Election, keturunan Nabi kena say something. Tausiah. Keturunan Nabi ni kena pergi round semua parti-parti ni. Kena kumpul mengkak-mengkak ni semua ni. Keturunan Nabi kena bagi nasihat pasal dia duduk di Malaysia. Dan dia main Pulau Pinang. Dia kena jumpa dengan TYT Pulau Pinang bagi nasihat. Apa kerja TYT? Menurut siasat syariah. Dia kena bagi tahu. Apa Nabi tinggal pesan? Parlimen dah bubar.
Dia kena jumpa dia apa? Dia kena pergi sampai kepada atas tu, sultan-sultan. Dia keturunan Nabi. Tak boleh. Man kazaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu. Duk mengaku benda yang tak ada kena mengena dengan Nabi sebagai ada kena mengena dengan Nabi. Ini mendedahkan kita kepada bahaya akhirat. Kalau kita keturunan Nabi, orang tak tahu pun tak apa. Kerana Nabi dah habaq kan. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Aku tak boleh tolong hang di depan Tuhan, Fatimah. Aku tak boleh tolong hang di depan Tuhan, Fatimah. Hang beramallah untuk diri hang sendiri. Wahai Nabi, dengan syafaat dia besok, patut-patut dia betul anak bini dia lah dulu. Daripada nak tengok kita ni geng-geng penaga ni. Betul lah Fatimah, Hasan, Husin dengan keturunan hak 38 ni. Tak. Semua Nabi akan tolong. Maka benda bukan benda Nabi, kita mengaku benda Nabi. Bukan rambut Nabi, kita kata rambut Nabi. Bukan baju Nabi, kita kata baju Nabi. Bukan apa-apa ada hubungan dengan Nabi, kita kata ada hubungan. Kita terdedah dengan ancaman hadis ni. Kalau betul, kita kena terima keturunan Nabi. Tapi keturunan Nabi ni ada dia punya jah. Jah ni apa? Dia ada dia punya hebat dia tu, gah dia. Dihormati, disanjung. Dia akan hidup macam Nabi. Orang tak bagi pada velfire pun dia main ceramah. Duduk hotel pun sakan. Keluar hotel naik velfire pergi ceramah. Setiap ceramah keturunan Nabi. Macam mana tak meragukan orang? Keturunan Nabi dia mai ajak kita puasa dekat dengan Nabi. Dia tengok orang duk buat maulud ni, takkan dia tak tahu. Maulud ni semua ada lepas 400 tahun hijrah. Dia mesti tahu dia keturunan. Orang duk sambut Pak Melaka apa? Tok dia, Tok Wan dia. Dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Syama'il Muhammadiyah, dia boleh cerita sayang Abu Bakar kat Nabi. Oh, ikhwan. Dahsyatlah. Kerana kita diajak taklid, maka akhirnya kita tak mementingkan dalil. Maka apa jadi pada kita? Sempit dada kita menerima agama. Hidayah agama tu makin sikit masuk. Sikit. Kita marah pada orang cakap kebenaran. Akhirnya kita terkena hadis Muslim. Batarul haq, ghamtun nas. Ya. Kita tolak kebenaran, kita hina pula orang. Oh, subhanallah. Dahsyat. Dunia hari ni dahsyat. Maka, berapa? 20. Ya. 20. Ulama tulis 60, saya ambil 20 lah. Panjang, kalau 60 panjang. 19 betul. Saya terlangkau. Saya terlangkau. Yang tu yang ke-20. Yang ke-19 yang sepatutnya tadi, yang ke-19 itu meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah diremeh-remehkan. Ya. Sunnah ni Allah agung. Kita remeh. Kecil je sunnah itu. Nak buat sunnah ni di akhir zaman macam nak buat dosa. Kita buat sunnah ni memang macam buat dosa. Kita tak boleh nak tunjuk ke orang. Semua orang tahu hadis Muslim. Nabi larang kita duduk atas kubur. Tapi bila kita nak pergi berdiri atas kubur, tak mau duduk, orang pandang kita. Kristian. Siapa yang duduk talqin berdiri? Kristian aja. Dengan begitu sinisnya. Bila kita duduk bercakap, kita 5 minit, 10 minit, lepas kita baca doa, dia tidak mengiktiraf itu kita bertalqin. Begitu sinis. Akhirnya, hidayah apa nak masuk dalam hati? Hati makin sempit, makin sempit. Benda lainlah yang akan mengambil. Terkenalah kita ayat Al-An'am. Man yuridillahu bihi, man yuridillah. Sebenarnya ayat tu Al-An'am. Man yuridillahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan yashrah lahu sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillah
yaj'al lahu sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Sesiapa Allah nak pilih hati dia mendapat hidayah. Man yuridillahu an yahdiyahu. Man yuridillahu an yahdiyahu. Sesiapanya Allah nak pilih hati dia mendapat hidayah. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah buka lapangkan dada dia untuk Islam. Apa kata Imam Barbahari? Untuk sunnah. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Wa man yurid an yudilla. Tapi siapa Allah nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dada dia sempit dengan Islam. Apa kata Imam Barbahari? Sempit dengan sunnah. Ka'annama yas'adu fis sama. Sempit macam mana? Sempit macam mana orang dipaksa naik ke langit. Makin dia naik, napai tak ada. Makin dia naik, napai tak ada, dada dia sakit. Kadzalika yaj'alullahu rijs 'alal ladzina la yu'minun. Itulah satu penghinaan, rijs Allah kepada orang yang dalam hati dia tak ada iman. Subhanallah. Kita mengaji agama tapi tak dapat mengaji sunnah. Kita dapat benda lain. Ini kita tak nampak penyelewengan, penyimpangan tu tak nampak. Kita rasa macam kita dapat sesuatu, rupanya tak dapat pun sesuatu. Ikhwan, kita jaga hati kita. Bersihkan hati kita daripada 20 perkara itu. Sebab kalau ada dalam hati kita, makin sempitlah hidayah masuk. Lubang hidayah tu. Pintu hati kita tu tutup. Dia takkan tutup semua. Dia akan ada sikit. Hidayah akan masuk. Kita masih boleh semayang. Masih boleh puasa. Tetapi yang kita minta pada Tuhan, lepas hidayah masih ada hidayah. Lepas hidayah, kita dah semayang cantik. Dalam semayang masih ada hidayah lagi. Hidayah semayang macam Nabi. Zikir macam Nabi. Dapat khusyuk. Yang Imam Ibn Katsir. Pada ayat 21 surah Al-Ahzab. Dia kata apa? Kita mesti ta'assasan Nabi. Mencontohi Nabi sampai pada tahap apa? Sabar dia mengharap pertolongan daripada Allah. Hidayah tu orang tak dapat. Kita dapat kot lain. Kita dapat dalam bentuk selendang. Kita dapat hidayah dalam bentuk pakai jubah. Kita dapat hidayah dalam bentuk selit kayu sugi kat sini. Itu semua tu hidayah lah kaitan dengan Nabi. Dapat hidayah apa? Tasbih kan? Tasbih besar kita belik tangan. Kita dapat hidayah kot tu. Tapi kita tak dapat hidayah. Dia dalam hidayah ada hidayah. Ada hidayah. Macam Abu Bakar dapat, para sahabat dapat. Ya Allah. Pasal apa? Pasal ni 20 penyakit menyebabkan jantung hati kita tersempit. Itu bacalah surah Al-An'am ayat berapa? 120? 125 suratul An'am. Kerana Allah nak bagi hidayah pada orang, Allah lapangkan dada dia dengan Islam. Dan ingat kata Imam Barbahari, bila sebut Islam, sunnah. Sunnah itu Islam kan? Imam Ahmad kata, tidak diturunkan Quran, melainkan diturun seumpama Quran, iaitu sunnah. Subhanallah. InsyaAllah ikhwan, hadis yang berikut ini kita sambung pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Kalau saya tak sambung pun, Ustaz Nan akan sambung. Saya dah tua Cak Larat. Ustaz Nan muda lagi. Orang muda boleh pergi Langkawi, balik Langkawi, boleh mengajar. Allah Allah. Mesti darah putih lah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa